Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Pada kali ini kita sekali lagi berkesempatan untuk berjumpa di dalam channel Pusat Bahasa Al-Quran ataupun PBAQ. Pada kesempatan ini saya akan berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian berkenaan mengenai konsep ataupun kefahaman yang menyeluruh mengenai berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama ialah mengenai perkataan selawat itu sendiri. Jadi selawat ini asal dalam bahasa Arab daripada masdar salatun. Salatun. Jadi asal pada kata kerjanya ialah salla, itu fa'il madhi, yusalli fa'il mudhari' dan masdarnya adalah salatan. Salla yusalli salatan. Baiklah, as-salatu di dalam bahasa Arab sebelum daripada kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pun digunakan oleh orang Arab, ya. Berselawat, ya, di dalam kegunaan orang-orang Arab bermaksud berdoa. As-salatu bermakna ad-du'a. Berselawat itu dengan makna bersembahyang. Kemudian apabila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mempunyai makna pada syarak. Bukan saja makna di dalam bahasa saja. Jadi ada juga makna dalam syarak. Apakah makna as-salatu di dalam ilmu syarak? Jadi di dalam ilmu syarak, dalam hukum syarak, as-salatu ada dua makna. Satu makna ialah sembahyang, iaitu suatu ibadat yang dimulai dengan takbir, yang ada di dalamnya rukun rukun qalbi, rukun qauli dan juga rukun fi'li, dan diakhiri dengan salam. Itu maknanya sembahyang lah, sembahyang. Rukun qauli iaitu rukun yang berbentuk ucapan. Rukun fi'li, rukun yang berbentuk perbuatan. Rukun qalbi iaitu rukun yang berada dalam hati, iaitulah niat. Jadi itu satu juga as-salatu. As-salah, satu sembahyang, salatul zuhri, salat zuhur. Kalau banyak salawat, salawat. Kemudian ada juga as-salah dengan makna selawat, seperti yang kita faham di dalam bahasa Melayu, iaitulah ucapan memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar merahmati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberi kepada baginda kelebihan dan ketinggian darjat. Itu makna berselawat. Itu makna berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz yang khusus, dengan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itu dipanggil lafaz berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan boleh dengan ditambahkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi, di atas keluarganya, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya, wasallam, dan wasallim, Allahumma salli, bila salli jadi regunya ialah wasallim, wasallim, itulah, dan mengucap salamlah ke atasnya. Jadi itu dari segi makna pada berselawat. Jadi berselawat dan mengucap salam, nanti kita akan terangkan apakah perbezaannya. Tapi asal pada berselawat itu Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ada orang tambah Sayyidina, ada orang tak tambah Sayyidina. Kedua-duanya ada jalan di dalam hukum fiqh, dalam hukum fiqh. Asal di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disebut Sayyidina, tapi kita sebagai umat ada juga para ulama menyebutkan boleh kita sebutkan Sayyidina kerana menghormati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi adabnya. Jadi kita Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
maka kedua-duanya adalah lafaz selawat. Lafaz selawat yang membolehkan kita mendapat kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Jadi dengan itu, selawat itu ada tiga maknanya. Tiga makna apabila kedatangan Islam, kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu maknanya doa. Itu pun masih ada di dalam Islam. Kemudian datang dengan dua makna yang baru. Yang kedua ialah sembahyang. Yang ketiga dengan bermaksud selawat, iaitu lafaz ucapan memohon Allah Subhanahu Wa Taala merahmati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meninggikan kedudukan dan darjat baginda. Jadi kita akan bincangkan tentang makna yang ketiga, Baiklah. Jadi di manakah sumber asal yang menyatakan kewajipan pada berselawat? Iaitulah firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan mengucap salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sesungguh-sungguhnya. Baik. Jadi itu adalah ayatnya. Jadi daripada ayat ini dibincangkan oleh para ulama dengan panjang lebar, ya. Dari segi bahasa Arabnya diletakkan ayat itu dengan inna dahulu. Inna Allaha wa malaikatahu, ada inna di situ. Inna itu di dalam ilmu bahasa Arab menunjukkan dia adalah untuk kata penegas, ya. Kata penegas ataupun untuk menunjukkan taukid, menceritakan bahawa ayat yang selepasnya adalah sesuatu yang ditegaskan. Jadi para ulama fiqh mengambilnya ini menunjukkan tentang keutamaan ataupun menunjukkan tentang kepentingan kepada perintah, iaitu perintah yang dimulai dengan inna, dimulai dengan kata penegasan. Itu yang pertama. Yang kedua, selepas inna itu masuk ke atas jumlah ismiyah, jumlah ismiyah. Ini kita ceritakan dari segi kaedah bahasa Arab, ya. Jadi apabila dimulakan dengan jumlah ismiyah, itu jumlah yang dimulakan dengan isim pada hakikatnya. Inna Allah, Allah itu sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, dan Allah dan malaikatnya dan para malaikat. Itu dari segi ilmu balaghah pula, ilmu balaghah satu ilmu di dalam bidang bahasa, iaitu ilmu kesusteraan Arab lah secara mudahnya untuk kita rumuskan. Dan ilmu balaghah menyatakan kalau ayat itu adalah jumlah ismiyah, makna asalnya menunjukkan kepada berterusan. Ini menunjukkan bahawa amalan berselawat, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikatnya itu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berterusan. Itu makna berterusan, ya. Okey. Kemudian jumlah ismiyah ini khabarnya pula dalam bentuk jumlah fi'liyah, iaitu yusalluna, iaitu fi'il mudhari', yusalluna. Maknanya berselawat sekarang dan berselawat lagi berterusan, dan benda itu akan sentiasa diperbaharui dan diperbaharui lagi. Maknanya benda itu berterusan dan sentiasa diperbaharukan. Itu menunjukkan kelebihan, menunjukkan keutamaan. Dan cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikatnya ini sentiasa membaharukan berselawat kepada Rasulullah dalam keadaan berterusan itu dikuatkan dengan inna tadi. Selepas itu barulah datang perintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, hendaklah kamu berselawat ke atasnya dengan fi'il amar. Fi'il amar sallu, asalnya salla yusalli, bila fi'il amar salli, salli.
Jadi sallu menunjukkan ramai, kamu semua. Wahai orang-orang yang beriman, sallu, hendaklah kamu semua berselawat. Jadi mengikut kaedah ilmu usul fiqh, apabila dalam Al-Quran menyuruh dengan fi'il amar, al-amru lil wujub, al-amru lil wujub. Fi'il amar itu, suruhan itu menunjukkan kepada wajib, wajib. Itu asal. Jadi oleh kerana itu adalah kewajipan. Dikuatkan pula dengan cerita sebelum daripada itu, bahawa Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Jadi suruhan ini tinggi derjatnya, iaitulah sampai ke tahap wajib. Wajib berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib mengucap salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila sallu, berselawatlah kamu, berselawatlah kamu ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah itu adalah wajib. Baik, kita pergi kepada hukum, apakah hukum berselawat itu? Hukum berselawat, oleh kerana ia adalah satu kewajipan berdasar pada ayat tadi. Jadi kewajipan itu bila kena berselawat? Berapa banyakkah seseorang itu kena berselawat? Maka yang sepakat di kalangan para ulama ialah berselawat itu adalah wajib, dan fardu, wajib. Wajib dan fardu lah, dalam mazhab dalam mazhab jumhur, wajib dan fardu adalah sama saja maknanya, berbeza dengan mazhab Hanafi saja. Tapi di sini kewajipannya adalah fardu. Jadi berselawat itu wajib seumur hidup sekali. Jadi sekurang-kurangnya orang Islam mesti dia berselawat sekali dalam seumur hidup. Itu satu kewajipan. Kalau dia tidak pernah berselawat, maknanya dia meninggalkan kewajipan, akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala di negeri akhirat. Sekali seumur hidup, mesti kerana perintah tadi. Itu dia yang sepakat. Kemudian ada lagi beberapa hukum yang dikhilafkan. Antaranya berselawat di dalam sembahyang. Berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW adalah sunat pada kebanyakan mazhab fiqh. Tetapi dia adalah merupakan satu rukun dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahawa berselawat ke atas Nabi merupakan rukun setiap kali sembahyang. Jadi kalau orang itu sembahyang dalam tasyahud akhir, kalau orang itu bersembahyang kemudian dia tidak berselawat, maknanya tidak sah sembahyang, tidak dikira sembahyang itu selesai, tidak menunaikan kewajipan, dia mesti berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Jadi pendapat Imam Asy-Syafi'i ini juga mempunyai pendapat yang sama seperti Imam Asy-Syafi'i, ialah Al-Imam Ishaq bin Rahawai ataupun Ishaq bin Rahuyah. Jadi guru saya Syekh Dr. Abu Laith, membacanya sebagai Al-Imam Ishaq bin Rahuyah. Rahuyah. Tidak dibaca Rahawai. Kerana Rahuyah itu berasal daripada bahasa Parsi. Berasal daripada bahasa Parsi. Jadi dalam bahasa Arab pula, perkataan seperti Rahuyah ini, Rahawai, ada hukum yang tertentu, sama seperti Sibawai dan selanjutnya. Iaitu adalah pembacaannya dari segi ulama-ulama hadis adalah cara perkiraan mereka itu. Jadi oleh kerana itu Ishaq bin Rahuyah itu yang dibaca oleh Syekh Dr. Abu Laith, Muhammad Abu Laith. Kemudian jadi kebanyakan mazhab yang lain menyatakan sunat lah. Adalah sebabnya ada hadis-hadis yang panjang dan perbincangan fiqh di situ. Jadi kita nak ceritakan bahawa dalam mazhab Syafi'i dia menjadi rukun. Baiklah, seterusnya bilakah lagi kewajipan itu? Itu ada khilaf lah. Ada khilaf. Ada lagi yang menyatakan setiap kali apabila disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita berselawat. Bila kita mula menulis kitab, maka kita pun wajib berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah beberapa lagi. Walau macam mana pun yang disepakati pada wajibnya ialah sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Baik,
Itu dari satu segi. Kemudian itu perintah berselawat ya, dan mengucap salam. Adakah dia merupakan satu perintah yang mempunyai dua komponen, iaitu as-salatu wassalam, selawat dan juga salam. Selawat dan juga salam. Jadi dalam mazhab Asy-Syafi'i, mendapat mutaakhirin di kalangan Asy-Syafi'iyah bahawa selawat dan salam itu adalah merupakan kewajipan yang disekalikan. Satu kewajipan di dalamnya ada dua komponen, iaitu komponen selawat dan satu lagi komponen salam. Dan kerana itu kita tidak boleh berselawat saja, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak boleh begitu saja. Tapi mesti Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli, kalau kita kata Allahumma salli, salli itu fi'il amar. Allahumma salli, maka regunya ialah wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Gitu. Kalau kita gunakan fi'il madhi, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu telah berselawat Allah Ta'ala dan para berselawat Allah Ta'ala ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, dan mengucap salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi regunya bila kita baca Allahumma salli, maka regunya ialah salim, itu fi'il amar. Kalau pakai salla itu fi'il madhi, maka regunya wasallama. Jadi mesti ada gabungan salat dengan salam itu. Allahumma salli wa sallim, wa sallallahu wa sallama. Dia kena ada gang. Dia kena ada regu yang seperti itu. Dia mesti ada regu yang seperti itu mengikut mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, mengikut pendapat mutaakhirin Asy-Syafi'iyah. Kalau sekiranya kita baca Allahumma salli ala Muhammad saja, tak ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak ada wasallim, tak ada. Maka dalam mazhab Syafi'i, mengikut pendapat mutaakhirin, adalah makruh. Hukumnya makruh. Itu pendapat yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian pendapat itu dibahaskan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dan Al-Imam Ibn Hajar pula berpendapat dia bukanlah sampai pada makruh, tapi dia adalah khilaful aula. Dia adalah khilaf al-aula. Jadi makruh ini lebih tinggi daripada khilaful aula. Jadi khilaful aula lebih ringanlah daripada makruh. Itu makna. Jadi dia adalah dua kewajipan yang mesti disekalikan. Walaupun kita orang mazhab Syafi'i, tapi kebanyakan kita hanya berselawat saja. Selawat Allahumma salli ala Muhammad, tak ada wasallim. Jadi ini dari segi pendapat Asy-Syafi'iyah yang mendatangkan makruh kecuali dengan sebab-sebab yang tertentu. Itu dari segi menggabungkan dua. Kemudian ada sebagian ulama berpandangan dia adalah dua kewajipan yang berbeza. Selawat itu berbeza, salam itu berbeza. Itu lain, tak sama. Dia kata dua-dua ini satu kewajipan, ini satu kewajipan, bukan satu kewajipan dengan dua komponen. Antaranya perbahasan yang dibuat oleh Al-Imam At-Tahir Ibn Ashur rahimahullahu ta'ala, seorang yang sangat alim daripada Maghribi, ulama yang sangat alim yang terkenal dengan kitab tafsirnya. Dalam tafsirnya menyebut dan terkenal juga dengan dengan Maqasidu Asy-Syariah. Jadi dalam tafsirnya beliau menyebut tentang perbahasan adakah selawat dan salam ini merupakan satu kewajipan seperti pandangan mazhab Asy-Syafi'i, ataupun selawat itu satu kewajipan, salam itu kewajipan yang lain. Maka kata beliau, dia adalah kewajipan yang lain. Kemudian, apakah makna Allah Subhanahu Wa Taala berselawat dan makna malaikat berselawat? Dan apakah makna kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW berselawat ke atas baginda? Maka tentulah ada makna yang berbeza. Allah Ta'ala berselawat.
Jadi selawat dengan makna doa memanglah tidak sesuai dengan kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang memakbulkan doa. Kerana itu kata Al-Imam Al-Qurtubi, as-salatu minallahi ar-rahmatu war-ridwan. Selawat daripada Allah, makna Allah Ta'ala berselawat, ialah Allah Ta'ala merahmati dan Allah Ta'ala meredai. Allah Ta'ala merahmati Nabi Muhammad SAW dan meredainya. Dan makna berselawat daripada malaikat itu pula ialah ad-du'a'u wal-istighfar, berdoa dan juga meminta ampun kepada Allah Ta'ala bagi pihak manusia. Kemudian yang seterusnya ialah selawat kita sebagai umat, wassalatu minal ummati, dan selawat daripada umat itu ialah wassalatu minal ummati, dan selawat daripada umat itu, ini umat Nabi Muhammad SAW, ialah dengan makna ad-du'a, makna berdoa, wa ta'zimu li amrih, ay li sya'ni, iaitu membesarkan, iaitulah berdoa kepada Nabi SAW dan membesarkan urusan yang berkait dengan baginda SAW. Ini berdoa pada baginda Rasulullah SAW, berdoa apa ni? Berdoa supaya ditinggikan kedudukan, dan di dalam hadis yang lain disebutkan ditinggikan kedudukannya sehingga mencapai satu tempat yang tinggi sekali di dalam syurga, iaitulah yang dipanggil sebagai martabat al-wasilah. Kemudian baiklah, apakah lafaz lafaz untuk berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lafaz ini ada banyak riwayat, banyak riwayat. Jadi ada beberapa riwayat. Jadi antaranya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sebahagian daripada para sahabat, "Ya Rasulullah, Allah Ta'ala telah memerintahkan kami supaya berselawat ke atas engkau. Bagaimanakah caranya untuk kami berselawat ke atas engkau, ya Rasulullah?" Maka Nabi SAW tidak menjawab soalan itu. Dan dia tidak menjawab dengan agak lama. Sehingga sahabat-sahabat menyesal bertanya soalan yang seperti itu. Bahkan mereka menunggu, akhirnya Rasulullah SAW menjawab, "Sekiranya engkau hendak berselawat ke atasku, maka katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alamin innaka hamidun majid. Wassalamu kama qad alimtum." Jadi sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu nak berselawat, beginilah caranya. Kamu berselawat menyatakan, "Ya Allah Tuhanku, berselawatlah ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana engkau telah berselawat ke atas Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan engkau berkatilah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana engkau telah berkati Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya di dalam keseluruhan alam ini. Sesungguhnya engkau, ya Allah, adalah Tuhan yang maha terpuji, lagi maha agung dan sempurna segala sifat-sifat." Jadi itu secara lebih kurang penterjemahannya. Jadi itu lafaz yang ada di dalam kitab Jami' At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi mengeluarkan hadis dengan lafaz yang seperti itu. Ada lagi hadis-hadis yang sahih yang lain dengan lafaz-lafaz yang lain. Antaranya tak ada menyebut fil alamin. Antaranya innaka hamidun majid ada disebut 2 kali. Dan ada juga Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi, dan ke atas isteri-isteri baginda, dan juga zuriat keturunan baginda. Dan boleh dicampurkan semua riwayat-riwayat yang sahih. Itu disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'. Maka digabungkan segala hadis-hadis yang sahih boleh menjadi selawat. Jadi
Yang ringkasnya, selawat yang menyelesaikan kewajipan itu hanyalah berkata Allahumma salli ala Muhammad, selesai kefarduan. Allahumma salli ala Muhammad, itu seringkas-ringkasnya. Dalam sembahyang, Allahumma salli ala Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Itu seringkasnya. Selawat yang paling baik ialah selawat yang dipanggil selawat Ibrahimiyah, itu yang ada gabungan beberapa lagi. Kalau dibaca semua sekali pun tidak mengapa, seperti yang kita baca dalam lafaz Imam At-Tirmidzi tadi pun sudah lebih daripada memadai. Jadi begitulah. Kemudian selesai Nabi memberitahu tentang selawat, Nabi menyatakan adapun salam fa'alimtum, maka kamu telah pun mengetahuinya. Jadi inilah kata Ibn Ashur yang menunjukkan bahawa selawat itu adalah perintah yang lain dan salam itu adalah merupakan perintah yang lain pula. Antaranya ialah hadis ini menunjukkan perbezaan. Jadi bagaimana maksud salam itu kamu telah mengetahuinya? Itulah salam di dalam sembahyang. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Jadi assalamu alayka, salam ke atas engkau. Itu cara memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, sejahteralah ke atas engkau. Engkau itu maknanya seolah-olah Nabi berada di hadapan kita. Itu kata ganti nama yang kedua, di hadapan lah, mukhatab. Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun wafat, ada di kalangan sahabat seperti Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia tidak lagi membaca Assalamu alayka ayyuhan nabi. Dia membaca Assalamu ala nabi. Salam ke atas Nabi. Tidak ada lagi salam ke atas engkau, hai Nabi. Jadi sebahagian sahabat yang lain pula mengekalkan lafaz seperti yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mana-mana pun tidak mengapalah. Yang kita mengambil jalan mengikut apa yang ada di dalam di dalam lafaz hadis itu. Sambil itu para ulama menambah lagi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun baginda telah wafat, seolah-olah dia berada di kalangan kita. Setiap orang yang mengucapkan salam, maka ada salam itu disampaikan oleh malaikat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat as-sayyahin, malaikat yang khusus untuk menyampaikan salam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutlah hadis, apabila salam diberi oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ruhnya dikembalikan dan baginda menjawab salam orang yang memberi salam itu. Jadi itu menunjukkan salam adalah merupakan satu perintah yang lain, satu perintah yang lain. Selanjutnya, jadi bila begitu mengucap salam ke atas baginda Rasulullah SAW, orang kata kita nak pergi ke Mekah menunaikan umrah dan seumpamanya, kita kirim salam. Kirim salam. Boleh juga kirim salam yang seperti itu, tapi kita pun ada pos laju boleh sentiasa mengucap salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah kesejahteraan, doakan kesejahteraan ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna kepada mengucap salam. Kemudian perbincangan tentang selawat ini panjang lagi, tapi kita tidak maulah meneruskannya lagi. Hanya cuma untuk setakat ini saja. Mungkin anda akan rasa terbuka minda anda dan anda akan pergi mencari maklumat berkait dengan selawat ini dengan lebih mendalam dalam kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama kita. Sebelum itu saya nak sebutkan juga tentang kelebihan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara kelebihan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling utama di sisi aku pada hari kiamat nanti ialah orang yang paling banyak berselawat
ke atasku, orang yang paling banyak berselawat ke atasku, itu kelebihan yang sangat besar, kelebihan yang sangat besar. Di antara yang lain ialah kelebihannya disebut oleh Syekh Said Hawa dalam kitab Tarbiyatuna Ar-Ruhiyah tentang kelebihan berselawat itu. Antaranya disebut oleh para ulama iaitu dia adalah merupakan jalan pintas untuk membersihkan hati. Kerana sabda Rasulullah SAW, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara." Barang siapa yang berselawat ke atasku dengan sekali selawat, maka Allah Ta'ala akan berselawat ke atasnya dengan 10 kali selawat. Asyara, dengan 10 kali selawat. Maknanya kalau selawat daripada Allah dengan makna Allah Ta'ala merahmati kita dan Allah Ta'ala akan meredai kita, makna Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa kita. Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa kita, Allah Ta'ala akan merahmati kita. Jadi kalau kita berselawat sekali, Allah Ta'ala berselawat 10 kali. Kalau kita berselawat 10, Allah Ta'ala berselawat 100. Kalau kita berselawat 100, Allah Ta'ala berselawat ke atas kita 1000. Itu janji dia. Itu janji Nabi SAW. Oleh kerana itu, dia adalah jalan pintas kepada membersihkan hati. Di samping itu, banyaklah lagi kelebihan-kelebihan berselawat yang tidak disebut di dalam hadis Nabi SAW, tetapi telah dicuba, mujarab, telah dicuba di kalangan oleh ulama-ulama dan orang-orang soleh. Dan banyaklah kelebihannya, antaranya ialah untuk tidak memudahkan lupa, untuk cepat, untuk kuat ingatan. Itu antara kelebihan berselawat. Antaranya apabila ada kesusahan atau kesukaran, maka dengan berselawat itu banyak sekali melepaskan orang daripada kesusahan yang mereka alami. Dan banyaklah lagi. Akhir sekali, berselawat ini tentulah untuk berselawat ke atas Nabi SAW dan untuk kita ada rasa ada feeling, kita rasa kasih dan kita rasa orang panggil berharga dan kita rasa dekat dengan Nabi Muhammad SAW, mestilah kita mengenali Rasulullah SAW, mengetahui sunnahnya, beramal dengan perintahnya, menjauhi larangannya. Kita kena tahu sejarah Nabi SAW, perang-perang baginda, apakah yang Nabi buat sebagai suami, apakah yang Nabi buat sebagai pemimpin tentera, apakah yang Nabi buat sebagai pemimpin negara dan seterusnya. Antara yang lain, mestilah kita kenal nasab keturunan. Jadi untuk akhir sekali, tentulah elok kalau kita sebutkan nasab keturunan Nabi Muhammad SAW yang disepakati oleh ahli sejarah, iaitulah sampai kepada datuknya Adnan. Itulah baginda SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'i bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadri bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pun nasabnya daripada Adnan sampai pada Nabi Ismail, dan daripada Nabi Ismail sampai pada Nabi Adam. Di sana ada khilaf di kalangan ulama-ulama yang mengkaji asal-usul keturunan manusia ini. Jadi sekadar itu saja. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga kita berjumpa lagi di dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.